Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Siti Binodin dan saya berasal dari Alustar Kedah. Saya menerima pendidikan menengah tinggi di SMK Datuk Seri dengan keputusan SM9A1B dan pendidikan pra-universiti di Kolej Matrikulasi Kedah dengan grade purata 3.92. Program pengajar alam sekitar di Fakulti Seni dan Sains Sosial Universiti Malaya menjadi pilihan utama saya kerana pertamanya, ranking Universiti Malaya iaitu universiti nombor 1 di Malaysia, ke-65 di dunia dan ke-89 dari bidang sains alam sekitar di peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, kegiatan pendidikan yang maju serta kebolehan pasaran garda yang tinggi juga merupakan pencetus hasrat saya untuk belajar di Universiti Malaya. Saya komited memilih program pengajar alam sekitar kerana ianya merupakan dasar kepada penyelesaian isu semasa seperti ketidakstabilan ekosistem dan perubahan iklim. Saya memperhati minat saya yang mendalam tentang alam semesta. Saya mempunyai kemahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta kemahiran komputer seperti Microsoft 365 dan Autodesk Sketchbook. Seni merupakan sesuatu yang signifikan dalam hidup saya. Masa lapan saya lazimnya tolong dengan penghasilan lukisan-lukisan rawak, ilustrasi digital dan video animasi pendek. Di sekolah menengah, saya kerap terlibat dengan kerja fotografi, pameran hasil kreativiti pelajar serta pernah mengetuai kerja dekorasi gerakan sambutan Aidilfitri dan penghasilan banting pemasukan bersempena Hari Kemerdekaan. Saya turut berdedikasi tinggi dalam mensyuarat bidang STEM dengan menyertai pertandingan inovasi, kuis dan olimpiad sains kebangsaan serta berupaya memperoleh johan, emas dan lain-lain tempat dalam pertandingan yang disertai. Saya juga pernah menyertai pertandingan berkumpulan di peringkat antarabangsa iaitu Science Bilang for Schools dengan entry yang berkisar tentang alam sekitar. Kami menghasilkan kitab serangan dan video berkenaan eksperimen spektroskopi, bahagian bahan plastik untuk proses kitab semula dan berjaya mendapat penghargaan kerana mendapat kedudukan 20 teratas daripada 178 kumpulan. Saya juga berpengalaman memikul tanggungjawab penting seperti naib pengurusi kelab robotik SMK Teleskop, Setiausaha Layanan Akademik KFK, Sukarelawan Tutor Matematik SPM pada Ogos 2021 dan executive aktiviti projek sarana komuniti rumah anak yatim di Sepang. Kemahiran komunikasi saya terasah melalui pengalaman-pengalaman ini dan perlibatan dalam bengkel model United Nations. Saya juga turut menyertai dan berjaya mendapat johan dalam pertandingan debat peringkat sekolah dan college speaking daerah Sebat 1. Setelah tamat pengajian, saya bercita-cita untuk menjadi ahli pendidikan di bawah organisasi alam sekitar seperti Jabatan Alam Sekitar, WWF dan Greenpeace Malaysia. Dalam jangka masa panjang, impian saya adalah untuk menjadi panel unit perancang dan pelaksana nasional atau global yang berkuasa atas pengurusan persekitaran. Hal ini dengan harapan untuk menjalinkan kerjasama antara masyarakat dan industri dalam menjaga ketahanan alam. Saya ingin berterima kasih kepada pihak Universiti Malaya kerana mewujudkan program ini dan berharap agar permohonan saya diterima. Sebarang pertanyaan dan tindak lanjut boleh hubungi saya di platform yang tertera. Sekian, terima kasih. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, keruntuhan membawa maksud kerosakan, manakala akhlak membawa maksud budi pekerti. Berlakunya keruntuhan akhlak yang sering kita lihat pada hari ini adalah pada usia remaja, iaitu dalam lingkungan 12 sehingga 21 tahun. Pada usia sebegini, remaja ingin merokai pelbagai perkara. Oleh itu, perhatian dan pengawasan orang sekeliling terhadap mereka amatlah penting untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan budaya kuno. Penyalahgunaan dadah, vandalisme, budaya merempit, mencuri dan serangan seksual merupakan antara perkara yang dikategorikan sebagai keruntuhan akhlak. Berdasarkan statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia,
bilangan remaja yang terlibat dengan masalah keruntuhan akhlak meningkat dari tahun ke tahun. Oleh hal yang demikian, peranan pelbagai pihak dalam menangani masalah keruntuhan akhlak amatlah mustahak bagi menjamin kualiti generasi yang akan datang. Sikap peribadi seseorang memainkan peranan penting dalam menangani masalah keruntuhan akhlak. Remaja perlu mengambil inisiatif untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan supaya tidak terjebak dengan gejala negatif. Sebagai seorang remaja, kita perlu menetapkan azam dan matlamat untuk mencapai kehidupan yang berkualiti. Justru, azam yang dibina dapat meningkatkan semangat individu untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Selain itu, meminta dorongan daripada ibu bapa dan rakan-rakan juga dapat membantu kita mengatasi masalah tekanan sekeliling sekaligus membantu kita meningkatkan tahap kesihatan mental kendiri. Di samping itu, ibu bapa juga memikul tanggungjawab yang penting dalam mendidik akhlak anak-anak. Ibu bapa perlu memberi didikan dengan selengkapnya kepada anak-anak kerana anak-anak adalah ibarat kain putih yang dicorakkan oleh ibu bapa. Ibu bapa boleh memahiran diri untuk menjadi rakan kepada anak-anak. Sebagai contoh, kemahiran mendengar dan berbincang suatu masalah dengan remaja perlu dipupuk. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga perlu menitik beratkan soal pendidikan agama. Mereka haruslah mendidik dan mengajar remaja tentang hal agama sejak kecil lagi. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Tamsilnya, pada hujung minggu, ibu bapa bolehlah membawa anak-anak untuk menghadiri majlis ilmu di masjid. Kesannya, remaja akan menjadi seorang yang lebih berilmu dan tidak mudah dipengaruhi dengan gejala tidak sihat yang akan meruntuhkan akhlak mereka. Tidak kurang juga, pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam diri pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah merupakan platform untuk para pelajar menimba ilmu. Oleh itu, pihak sekolah perlu mendidik pelajar tentang akhlak yang baik. Guru-guru haruslah mengajar supaya berdisiplin seperti masuk ke kelas pada waktunya dan sentiasa berbudi bahasa. Sebagai contohnya, meminta izin guru untuk ke tandas dengan bahasa yang sopan boleh diajar kepada para pelajar. Pihak sekolah juga perlulah menjadi suri teladan kepada para pelajar dengan menunjukkan akhlak yang baik. Laporan Nomio daripada tahun 2018 meletakkan Malaysia di tangga ketiga di Asia dalam kategori negara yang tidak selamat akibat peningkatan kes jenayah seperti jenayah buli yang berlaku di institusi pendidikan. Maka, sudah terang lagi bersuluh bahawa pihak sekolah turut memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, kerajaan juga semestinya memikul tanggungjawab yang besar dalam membentuk akhlak masyarakat kerana kerajaan berhak dan berkuasa ke atas setiap individu di bawah pentadbirannya. Kerajaan wajar meningkatkan kesedaran orang ramai melalui media massa dan pengaksaan undang-undang berkaitan dengan kesalahan moral. Sebagai contoh, kegiatan rasuah dan penyelewengan wang dapat dibanteras melalui Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2019 iaitu Akta 694 sekiranya penyiasatan kes dilakukan dengan telus dan adil tanpa mengira status pihak tertuduh. Kempen terkini seperti Make School a Safer Place juga perlu diberikan sokongan penuh oleh kerajaan bagi membasmi isu serangan dan jenaka seksual di dalam institusi pendidikan. Tuntasnya, kerajaan patutlah berusaha melaksanakan inisiatif yang berkesan serta menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat demi membentuk tamadun yang bertata susila tinggi. Berdasarkan huraian tentang langkah pengawalan masalah keruntuhan akhlak, maka jelaslah bahawa semua pihak perlu bekerjasama dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing tanpa mengira bangsa dan agama. Langkah untuk mencegah masalah keruntuhan akhlak ini perlulah dilaksanakan pada generasi muda semenjak setahun jagung lagi sebelum nasib menjadi bubur. Hal ini kerana apabila anak-anak sudah dewasa, kata-kata dan nasihat yang disampaikan sukar untuk diterima oleh mereka. Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dapat dielakkan jika mendapat kerjasama daripada semua pihak memandangkan kemajuan sebuah negara dinilai daripada remaja pada masa itu. Sebagai kesimpulan, masalah keruntuhan akhlak akan menjejaskan kemajuan sebuah negara jika tidak dibendung dengan sebaiknya.